New Age Movement atau dikenali juga sebagai gerakan kerohanian zaman baru merupakan gerakan bertujuan mencari kebenaran sejagat. Mereka beranggapan bahawa kebenaran itu diturunkan oleh suatu entiti tenaga paling berkuasa kepada semua manusia pada setiap zaman yang dipraktiskan secara eksoterik dan spiritual serta diserap ke dalam agama-agama di dunia. Antara orang yang menjenamakan semula bentuk-bentuk amalan spiritual ini ke dalam bentuk akidah moden iaitu Helena Blavatsky. Beliau menubuhkan gerakan teosofi dengan menggabungkan akidah agama-agama dan konsep spiritual serta sihir yang ada di dalam dunia ini ke dalam satu bentuk konsep yang dikenali sebagai Theosophical Society. Mereka meyakini bahawa entiti tenaga paling berkuasa telah memancarkan sebahagian dirinya untuk mewujudkan alam semesta dan juga segala hidupan di dunia ini. Mereka percaya setiap dalam diri manusia dan hidupan ini ada sebahagian dari entiti kuasa yang tertinggi tersebut. Lalu kumpulan New Age menekankan soal meningkatkan potensi kuasa dalaman dalam setiap diri manusia dengan beberapa kaedah yang dipraktiskan oleh ritual amalan agama dan spiritual mistik dan dihubungkan dengan alam yang dikatakan turut memiliki tenaga tersebut. Ritual spiritual mistik yang pernah wujud dalam sejarah agama, sihir dan tahyul itu telah disinkretiskan dan diadun menjadi satu metod yang diberi nama saintifik lalu disebar di atas nama program self-help dan motivasi seperti Law of Attraction, Feeling of Prayer, ESQ, Hypnotherapy, Self-Healing, Numerology, Neuro-Linguistic Program, Self-Empowerment dan banyak lagi. Antara ritual spiritual yang dibawa oleh New Age Movement ini seperti yoga, cakra, kundalini, tantra, fana, perjalanan roh, reiki, qigong, hypnotherapy, hypnosis, transformational breathing, transcendental meditation, Huna, First Way, makrobiotik, konsep tenaga positif dan negatif dan seumpamanya telah diadun dengan kaedah sains palsu dan juga diberi istilah yang lain untuk membuktikan ritual itu adalah praktikal dan bukan bersifat doktrin semata-mata. Antara perkara yang disinonimkan dalam New Age adalah amalan pertapaan dan konsep cakra kundalini di dalam setiap badan manusia. Konsep pertapaan atau meditasi itu merupakan ritual kuno yang diperkenalkan di dalam agama Hindu iaitu ritual tapas. Manakala konsep cakra juga berasal daripada agama Hindu. Ia disebut di dalam kitab suci agama Hindu, Hamsa Upanishad ayat keempat dan juga buku Yoga Kundalini Upanishad bab nombor 3 ayat 11 hingga 13. Hal ini kerana mereka percaya bahawa cakra itu terbina dari roh atau Atman yang orang Hindu percaya ia adalah salah satu dari serpihan zat Tuhan Brahman. Brahman adalah dianggap kuasa Tuhan yang maha tinggi yang telah berpecah sebahagian dirinya menjadi Atman. Dalilnya terdapat di dalam kitab Brihadarayaka Upanishad bab nombor 4 rangkap keempat ayat nombor 5. Begitu juga di dalam bab pertama rangkap keempat ayat ke-10. Oleh kerana alam ini adalah serpihan dari Tuhan, maka untuk mendapatkan kekuatan tenaga itu mereka menggunakan kaedah pertapaan di kawasan yang mereka anggap memiliki tenaga. Malah di dalam New Age Movement, mereka memiliki kawasan spesifik yang didakwa memiliki tenaga positif yang kuat dan sering menjadi kawasan pertapaan mereka iaitu di Stonehenge, Gunung Kailash, Machu Picchu dan kawasan pergunungan dan juga hutan. Kini, konsep spiritual agama Hindu ini telah diberi nama-nama saintifik dan juga Islamik. Asas kepercayaan cakra ini telah banyak mengaburi dengan balutan Islamik seperti dikaitkan 7 cakra itu terbahagi kepada 7 ayat dalam surah Al-Fatihah dan angka nombor 7 yang lain. Istilah pertapaan itu diberi nama sebagai berdoa dan berzikir. Istilah kuasa dalaman bagi New Age diberi nama sebagai Tuhan. Konsep pergabungan Atman dengan Brahman dan mencapai moksha di dalam Hindu itu diberi nama sebagai Wahdatul Wujud. Ini antara sebahagian istilah diislamikkan. Di samping nilai dan kaedah amalan itu adalah masih sama dalam kepercayaan Hindu. Apakah masalah New Age dari kacamata Muslim?
New Age akan memperkenalkan konsep tenaga dalaman yang terdiri daripada cakra. Oleh itu, di dalam New Age menekankan bahawa setiap manusia menghasilkan aura positif dan negatif. Untuk mendapatkan aura positif itu perlu menjalani beberapa syarat, antaranya sentiasa berkata dengan perkataan yang positif dan tidak mengucapkan perkataan yang menunjukkan kita lemah. Lalu kumpulan New Age akan memberikan bukti dengan sains palsu sebagai contoh kajian Masaru Emoto tentang molekul air yang berubah menjadi cantik apabila diucapkan perkara positif, manakala molekul air yang berubah menjadi buruk apabila diucapkan perkataan negatif. Walhal kajian ini belum pernah dibuktikan sah. William Tiller di dalam What the Bleep Do We Know mengulas bahawa kajian Emoto itu tidak berasas. Malah ramai ahli sains turut mengkritik beliau seperti William Reville, Tyler Vogt, dari Emoto ini digunakan mereka untuk mengajar kita bahawa jangan sesekali mengucapkan perkataan sesuatu yang negatif dan yang melemahkan kerana ia memberi kesan kepada tenaga positif di dalam badan. Mereka akan menyarankan kepada kita untuk mengucapkan, "Aku boleh, aku kuat, jadilah diri sendiri." Hasil dari prinsip ini yang membentuk penafian pengikut New Age terhadap doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah. Bagi New Age, perkataan ini adalah termasuk melemahkan diri kerana ia berbentuk aura negatif yang perlu dihindari dari diucapkan. Bagi mereka, setiap manusia menjadi kuat disebabkan kuasa dalaman dalam diri mereka dan dipengaruhi oleh perkataan dan mindset mereka sendiri. Begitu juga apabila Islamic New Age memperkenalkan feeling a prayer, mereka akan menetapkan beberapa syarat untuk memperolehi nikmat dalam berdoa, antaranya jangan sesekali berdoa ketika ada perasaan takut. Ini kerana dengan perasaan takut itu menguasai, maka ia akan berlaku seperti apa yang dirasakan dan bukan seperti apa yang didoakan. Walhal, kaedah ini jelas bercanggah dengan doa para Nabi di dalam Al-Quran. Disebut di dalam surah Al-A'raf ayat 23 dan surah Hud ayat 47. Jika diikuti kaedah feeling a prayer ini, adakah mereka ingin menafikan cara berdoa di dalam Al-Quran ini? Sebab di dalam doa-doa ini jelas mengandungi konsep al-khawf war-raja'. Begitu juga apabila kumpulan Islamic New Age ini mula melogikkan mukjizat Nabi dengan konsep living in abundance. Lalu dia memetik sirah Nabi ketika sebelum perang Khandaq. Nabi dijemput oleh Jabir untuk memakan di rumahnya. Setelah itu Nabi berjemput sahabat yang lain dengan ramainya dan akhirnya lauk yang sedikit itu mencukupi semua orang. Lalu kumpulan itu mengatakan itu adalah bukti kuasa living in abundance, seakan-akan menafikan ia adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga aliran New Age mempromosikan akidah mereka melalui kaedah numerologi yang merupakan asas konsep nujum atau astrologi dengan mengira kekuatan diri pada nombor-nombor. Malah masih banyak lagi konsep kesesatan akidah New Age yang telah meresap masuk ke dalam dunia masyarakat Islam kita di atas nama program motivasi dan self-help. Dan perkara ini perlu diulas dalam perbincangan yang lain. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ